Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti biasa anda bertemu kami pada malam Minggu hari ini 27 hari bulan Februari 2021, hari yang panas bagi mereka yang berada di seluruh Semenanjung, itu je Sabah dan Sarawak. Kita melalui suhu agak panas, atau mungkin ada kawasan yang mencapai hingga 36 darjah Celsius. Berhati-hati, jaga kesihatan kerana dah 3 hari ni kita mengalami cuaca panas. Saya ucapkan terima kasih pada mereka yang pada minggu ini. Ini adalah hari yang hampir menutup saja minggu bagi bulan Februari. Bulan yang luar biasa bagi Garasi kerana pada Februari lah banyak benda yang kita capai. Pertama adalah stream buku. Yang kedua adalah paling banyak bulan yang kita adakan diskusi ilmiah. Pada bulan ni lah tak pernah sebanyak ini. Dan malam ni kita ada lagi tamu, Tan Sri Johan Jaafar dan saudara Hafiz Hamzah dari editor Suara. Saudara dah tengok poster dia. Saya dah blast poster tu semalam. Yang saudara dah tahu, tamu dah share je malam ni. Bagi pecinta-pecinta ilmu kita yang menjadi kapten kita, Ibnu Rashid, terutamanya Wang Kelantan. Kemudian kita ada Alwi Ismail, Syukri Abdullah. Kita ada Abu Wafi Muhammad. Tolong share anda semua yang memang sentiasa dek bagio di Sabah juga, di Lahad Datu. Tolong share malam ni, sebab macam biasa malam ni adalah forum untuk akademik. Kita tahu kita akan ada sustain follower daripada 800 ke 1200. Itu adalah angka follower akademik kita, walaupun follower jin boleh capai sampai 2000 orang. Tapi share je supaya malam ni kita boleh bincang mengenai yang saudara dah tengok topik tentang anak muda. Kita nak balik pada zaman The Angry Young Man, kerana hanya orang veteran je boleh bercerita apa yang berlaku pada zaman The Angry Young Man. Dan kita buat comparison sama ada betapa jauhnya pengaruh yang selalu saudara cakap bahawa hippies lah pemikir terbaik bagi tahun 70-an. Generasi hippies lah yang merombak negara ini banyak dengan terma-terma dan juga pencapaian-pencapaian luar biasa. Daripada revolusi penulisan hinggalah revolusi jalanan. Tan Sri Johan berada pada zaman tu, dia saksi. Ketika saya masih pergi sekolah di Alostar, tak ada apa berlaku pun tentang perkara tersebut. Semua gerakan itu berlaku di Kuala Lumpur. Saudara banyak bertanya tentang betulkah orang Melayu mula dipengaruhi oleh fahaman etis dan komunis pada tahun 70-an? Saudara selalu bertanya kepada saya pula, benarkah semua yang datang daripada Barat adalah buruk, dan benarkah semua yang datang daripada sosialis adalah buruk? Saudara selalu bertanya kepada saya, betulkah orang Melayu mula berpecah pada tahun 70-an apabila golongan konservatif yang berpegang kepada nilai Melayu dan Islam bertembung dengan golongan yang berpegang pada aliran-aliran yang datang daripada Barat? Saudara banyak bercakap dan selalu bertanya dengan saya, wajah sosialis yang sebenar itu siapa? Apakah mereka bersembunyi di balik seragam komunis? Banyak benda. Malam ni adalah semua isu-isu yang dibangunkan oleh Sebara. Tapi kita tak akan pergi pada video kerana Tan Sri lebih suka nak bercerita, melihatnya dari kacamata filem, melihatnya daripada kacamata muzik, seni lukis, sastra dan bahasa. Jadi share, bila sampai waktu tu saya buka kepada saudara untuk tanya soalan. Tapi macam biasa juga, seperti panel yang lain seperti saya juga, panel ni akan semua mudah ni angin kalau tanya soalan tak masuk akal, tuan-tuan. Jadi fikir dulu sebelum tanya soalan. Jangan tiba-tiba tuan-tuan tanya soalan kepala kain dekat sini, tak ada kena mengena kepala kain dengan nepi dan juga kaki shibu. Pisang kaki tak ada sini, tuan-tuan. Pisang kaki selepas ni kita akan bercerita tentang dye pisang kaki ataupun dye indigo. Bagi mereka yang selalu membangkitkan isu tentang gap generation, atau saudara selalu bangkitkan baru ni the lost generation, banyak orang bercakap, tapi saya malas nak jawab je kerana saya bukan orang yang nak bercakap, tuan-tuan. Saya host yang lost every decade, jadi saya tak tahu lost generation tu bila. Nanti Tan Sri akan jawab. Dan kemudian ini adalah lawannya, orang yang datang daripada gap umur lebih kurang dalam 4 atau 3 dekad ni. Kedua-dua mereka berlumba tapi mereka bekerjasama, kerana Tan Sri adalah orang yang committed menyumbang kepada majalah Sebara ni. Nanti kita akan tahu majalah ni dan juga akan dijual malam ni, tapi saya tak akan launch selagi tak ada 400 viewer. Alhamdulillah, walaupun 2 hari kita mengalami gangguan Unify, tapi hari ni kita test tadi pukul 3 hingga pukul 5, 6 petang tadi, tak ada okey, Unify berjalan dengan baik. Bagi mereka yang masih mengalami gangguan line, keluar dan masuk balik, refresh. Bagi mereka yang mendapat simbol live tetapi bukan berwarna merah, tekan dekat simbol live tu, dia akan upgrade visual anda. Bagi mereka yang mengalami keberatan stream, tukar saja kepada level yang paling rendah, bagi memudahkan saudara mendapat gambar yang baik. Kerana pada malam ni tak ada banyak warna-warni yang kita akan mainkan, melainkan kita nakkan audio yang bagus, expression panel apabila bercakap. Pusingkan skrin anda supaya anda dapat melihat dalam bentuk
500 dah. Pusingkan skrin anda supaya dapat dalam bentuk potret lebih selesa untuk anda tonton kerana malam ini adalah malam bertiga. So jangan tegakkan skrin anda dan balik kepada potret kecuali apabila anda ingin mengemukakan soalan sebab tak ada lock apa semua malam ini, jadi putarkan saja skrin anda kepada bentuk potret supaya anda mendapat lebih value untuk menatap wajah panel dan expression panel dalam skrin yang kecil 7 inci. Kita akan tunggu sikit lagi untuk capai 500. Saya mohon jasa baik anda semua kerana malam ni saya akan tanya semua soalan sebab orang ni adalah si pemberani yang akan menjawab soalan dan orang ni juga si pemberani yang sedang menongkah arus zaman. Dia datang daripada zaman yang menerbitkan majalah yang kemudian kita akan tanya di tengah, di kiri atau di kanan. Standard Melayu adalah duduk tengah adalah kiri, iaitu perangai buruk Melayu. Apabila anda berkecuali, anda adalah pembangkang. Peliknya. Tapi tak apa, kita akan berbincang malam ni. Tak peduli anda datang daripada bendera mana, kuning, merah, hijau, biru, putih, berjalur, berbelang. Kita dah bagi tahu ada masanya kita bercakap menjadi manusia tanpa memikirkan kita datang daripada bendera mana. Cukup-cukuplah parti tuan-tuan. Tuan-tuan ada dah WhatsApp grup parti, Facebook parti. Datang ke garasi, kita bercakap je tentang benda akademik tanpa taksub pada parti. Kita dah capai 500 atau belum, Emin? 443 share sebab saya hanya akan minta macam biasa kita letak level yang tinggi malam ni. Kalau yang lain 400 kita dah jalan, tapi malam ni kita letak level yang tinggi 500 baru kita akan benarkan panel buka suara. Tolong share lagi. Saya tahu kata malam ni Liga Inggeris berjalan. Malam ni juga Liga Tempatan berjalan. Jadi tak ada game tu. Patah balik je ke sini kerana saya akan tanya banyak soalan ke kiri malam ni. Kerana kita jarang dapat bercakap benda yang kiri-kirian ni. Selalu kita bercakap kanan-kananan je. Tapi kerana orang ni banyak faham tentang sejarah tersebut, dia boleh menceritakannya. Dan Hafiz juga menerbitkan sebuah majalah yang hanya orang yang cenderung menulis bahan kiri saja akan mencari majalah ni. Kerana majalah-majalah arus perdana yang dikuasai oleh institusi kebanyakan menerima penulis-penulis yang memaparkan aliran kanan. Jadi saya akan tahu apa yang ada dalam Sebara. Dia bukan saja alternatif, tapi ini adalah forum yang mengangkat nilai seni bagi penulis-penulis yang menyatakan fikiran mereka sebagai warga merdeka. Kita dah bercakap lama dah, nak menulis dekat Malaysia sekarang anda perlu menjadi warga yang dijajah oleh agensi. Kemudian muncul golongan yang dipanggil underground. Kemudian underground ni pun dah disapu habis dah oleh kepenatan waktu. Dia jadi macam gerila tuan-tuan. Semangat dia sekejap je. Lepas tu dia dah boleh merasa bawa kereta Proton BLM. Dia dah boleh merasa dah menegak melintang gaji dia, hilang perjuangan. Tan Sri, saya akan tanya soalan pertama. Tengok muka kawan kita Tan Sri. Apa Tan Sri rasa ada gap antara Tan Sri dan Hafiz kalaulah dianggap sebagai dua generasi? Tan Sri rasa apa yang common tentang gap dia, yang leceh tentang gap dia, apa yang istimewa? Macam mana Tan Sri melihat Hafiz dan generasi? Saya tak pernah merasa ada perbezaan generasi bila berhubung ataupun berkomunikasi dengan orang muda. Sebab saya selalu menganggap bahawa saya pernah muda. Jadi mungkin saya dinosaur dalam dunia mereka. Dari segi teknologi, dari segi aplikasi, dari segi keupayaan saya menguasai peralatan-peralatan tercanggih. Mungkin saya tidak sama level dengan mereka, tapi saya selalu menganggap bahawa ini adalah penyataan expression yang harus melalui proses perubahan sepanjang masa. Salah satu daripada kekuatan manusia ialah atau tamadun ialah kerana kita selalu reinvent diri kita. Kita mencipta semula. Jadi ini seluruh proses penciptaan. Jadi bila saya tengok saudara Hafiz dan kawan-kawan dia buat majalah seperti ini kan, saya teringat apa yang saya buat masa tahun 70-an atau tahun 80-an. Pada ketika itu kita juga mengharapkan akan muncul sebuah majalah. Sebab itu kalau Zainal ingat, Hafiz mungkin ingat, malah dalam Sebara yang terbaru ni ada disebutkan oleh saudara Nur Azam Syahri bila dia menulis tentang seorang pengarah filem Nasir Jani. Dia menyebutkan bahawa salah satu daripada ciri era marah-marah tahun 70-an dan 80-an itu ialah siri diskusi, iaitu apa yang disebut sebagai dialog cerdik. Nampaknya pretentious lah, dialog cerdik, macam dia seorang aja cerdik lah. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengajak kawan-kawan betul-betul duduk bercakap tentang soal tradisi ilmu, tentang soal kesenian, kebudayaan dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita buat siri ini, dan siri ini telah melahirkan banyak diskurs atau wacana. Di antaranya Nasir Jani sendiri terlibat. Ini dalam rencana oleh Nur Azam Syahri ada disebutkan
kemudian Dr. Nur Arai, Mustafa Noor ketika itu, dan ramai lagi. Jadi dan juga kelompok daripada Dewan Bahasa masa itu, Saudara Zakaria Arifin dan ramai lagi. Mereka semua berada dalam satu situasi untuk bercakap tentang seni, kebudayaan, tentang buku, tentang tamadun. Jadi apa yang dibuat oleh Hafiz ini sebenarnya adalah satu proses penciptaan semula. Jadi saya dari segi itulah saya tidak mengasingkan diri saya, sebab saya selalu percaya bahawa sekiranya dalam konteks generasi saya ni kononnya the baby boomers lah. Kalau di Amerika, generasi ini adalah generasi tahun 50-an, 60-an yang sekarang ini menguasai politik, ekonomi, bisnes dan sebagainya. Tetapi namun demikian, kita juga harus melihat pertumbuhan pandangan ataupun keadaan di mana generasi muda ini dengan expression dia, mungkin mereka tidak mengekspreskan atau menyatakan diri mereka seperti yang generasi saya buat, tetapi saya sentiasa prihatin dan toleran terhadap pandangan itu. Habis? Ya, saya. Kau jawab jujur lah. Senang. Apa dia? Okey. Selalunya orang muda akan menganggap, orang tua aku pernah lalu zaman lah bertekak, maki hamun, tumbuk meja kerana pernah muda dan selalu merasa orang tua adalah tidak begitu memahami. Apakah kau rasa dengan sekarang, Tan Sri dia senang sebab dia memang mix round. Tapi kadang-kadang kau akan berdepan dengan orang yang bukan Tan Sri Johan Jaafar. Orang yang depan dia adalah macam mana kau merasa wujud tak gap? Walaupun generasi ni pernah mengatakan, Tan Sri pernah mengatakan generasinya pernah muda. Tapi tentu kau ramai kau jumpa orang yang seperti generasi Tan Sri, tapi dia macam tak pernah muda. Rasanya benda-benda tu untuk kita lah, untuk Suara, itu memang benda lumrah lah kot. Itu yang maksudnya naturally dekat Malaysia kita akan jumpa, itulah sentimennya kan. Tetapi dari sudut kita orang pula untuk bergerak, kita rasa macam mana kita ada tenaga, tapi kalau kita nak merungut, nak marah-marah dekat orang-orang ni, tak ada guna apa. Okey, kita muda, tapi kita nak pakai tenaga tu macam mana? Kita boleh protes lah apa semua, tapi kita rasa dekat Suara kita rasa itu boring lah, sebab biar orang lain buat benda tu. Kita rasa kita nak salurkan tenaga kita, kreativiti kita dengan apa yang kita rasa, maksudnya kita geluti lah. Bahasa misalnya, penerbitan, itu benda yang kita main. Dan adakah ini terputus macam Tan Sri cakap? Saya rasa tak. Betul, kita ada susuar galur dia. Adakah kita tiba-tiba buat ni tanpa ada faham apa-apa? Tak. Kita tahu Suara sendiri, kalau boleh saya jelaskan, dia punya satu penerbitan yang saya sendiri terlewat untuk tahu sebenarnya. Kita pay homage ataupun tribute kepada satu jurnal nama Tenggara. Itu diterbitkan 10 tahun selepas Merdeka 67 di UM. Dan antara orang-orang dalam tu yang editor besarnya antaranya Christmas. Jadi itu pada kita bawa semangat sama. Kita tak rasa kita buat benda baru pun, tapi sebab rasanya perjalanan Malaysia dalam tak tahulah 60 tahun ke ataupun 40 tahun ke belakang ni terlampau, satunya terlampau konsentrate ataupun terlampau banyak perhatian diberikan kepada hal-hal politik, which kita tak tolak, itu penting. Tetapi yang Suara nak bagi tahu ni ialah banyak lagi sisi warga Malaysia, misalnya cerita orang kita sebenarnya yang bahkan sama penting je pun dengan lain. Cuma kita mungkin bukan level perhatian tu bukan nasional, maksudnya itu concern ramai orang, terkesan ramai orang. Tapi dalam konteks untuk ketamadunan, kematangan bangsa, macam mana kita nak bergerak ke depan, saya rasa ini benda-benda penting. Paling tidak untuk sedikit sebanyak antaranya melihat sejarah. Yang orang selalu kecam, orang muda tak tengok apa semua. Sebenarnya saya tak rasa macam tu. Kalau konteks penerbitan pula, kita percaya cara disampaikan tu benda-benda sejarah ataupun sastra apa semua yang disampaikan setakat yang kita tengok ni terlampau pada kita ke belakang lah. Dia tak accessible, dia tak bercakap dalam nada atau tone suara yang lebih dekat dengan sekarang ni. Dia macam terpisah pula. Makin banyak, maksudnya kelompok-kelompok dibuat, makin terpisah pula daripada yang sepatutnya kita dekati ni. Jadi kita sedar, bergerak dalam kesedaran tu, dan kita ada keyakinan kita sebelum kita mulakan apa semua ni. Jadi dari situ kita tetapkanlah dan kita cuba-cubalah. Kadang-kadang kita tahu, kita tak tahu pun, kita cuba. Kita yakin dengan keyakinan tu, kita cuba. Antaranya nak meletak. Orang selalu tanya kenapa, apa beza dan kenapa, apa yang drive kita buat benda ni. Saya rasa satu benda lah, paling basic, saya selalu tertanya-tanya, saya secara peribadi pun tanya, adakah bahasa Melayu ni tahap penggunaan dia
sekarang ni dekat mana? At one time kita ada WeChat apa semua, itu level-level yang budak-budak Melayu pakai. Tapi adakah tempat lain macam mana? Akademik terlampau terputus lah. Ada penerbitan akademik, tapi itu dunia dia sendiri. So yang kat luar ni 30 juta rakyat Malaysia ni, ataupun sebahagian besarnya yang boleh faham bahasa Malaysia, dekat mana dia orang nak rujuk? Saya nak tambah satu dah. Tapi kena dah berapa dah sekarang? Okey, angkanya berapa? 5-4 lebih. Malam ni ada Sabtu malam Minggu. Okey. Tak, kalau dia tak naik, kita tak nak bincang banyak. Okey, kita akan bincang. Okey, saya salah satu daripada kekesalan saya ialah apabila waktu kita gerakkan misalnya dialog cerdik, dia sekadar merupakan dialog dan kemudian dilupakan. Kita tidak ada pamphlet ataupun bukanlah nak kata kita harus keluar majalah atau sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya ada contoh yang dapat kita gunakan, yang dapat kita katakan bahawa ini sebahagian daripada proses itu. Begitu juga sewaktu kita menggerakkan teater generasi ketiga, ini saya, saudara Dinsman, Datuk Dinsman sekarang, saudara Hatta Azadhan, Zakaria Arifin, dan ramai lagi, kita gerakkan teater generasi ketiga. Pada ketika itu kemarahan tu kerana kita merasakan bahawa teater ni tidak ada orang yang menaungi, kita bergerak sendirian, kita menghadapi masalah dengan kementerian yang berkenaan pada ketika itu dan sebagainya. Jadi itu pun kita tidak ada satu manifesto ataupun kita tidak ada satu pamphlet ataupun pengucapan yang dapat kita rakamkan. Dan begitu juga Anak Alam. Anak Alam tidak ada manifesto seperti yang kita tahu. Anak Alam tidak ada satu pamphlet yang dapat kita tunjukkan kecuali persembahan-persembahan dan sebagainya. Sebab Anak Alam berpendapat bahawa pada ketika itu yang tertonjol adalah karya. Baik karya-karya yang dibuat oleh Latif Muhyiddin, Ibrahim Ghaffar Ibrahim, Siti Zainon, pada ketika itu dan sebagainya, Abang Tapa, Mustafa Haji Ibrahim dan sebagainya, dan Kak Yam, semua ni adalah penghasilan. Jadi kita tidak ada maksudnya secara berkala lah. Saya fikir kalau misalkan oleh kerana itu agak sukar untuk kita mengkaji semula apa sebenarnya yang dilakukan dalam tahun 80-an. Saya tidak kata bahawa Sebara ni adalah manifesto ataupun suatu pamphlet tentang satu penyataan, tetapi saya melihat Sebara ni sebagai satu gabungan pemikiran, sebab saya nampak bukanlah maksudnya penggeraknya begitu muda ataupun terlalu tua, tidak, tetapi mereka adalah orang yang mempunyai pandangan itu sendiri. Hafiz sendiri ada kerja dia sendiri, Nur Azam Syahri misalnya ada kerja dia sendiri. Jadi masing-masing ada kerja. Di dalam keadaan itu mereka merasa perlu menerbitkan Sebara. Itu yang saya rasa kagum. Sebab Sebara tak patut terbit. Tak perlu ada. Tidak ada keperluan untuk mewujudkan Sebara. Dia bukan satu manifesto daripada satu gerakan, tetapi kenapa dia mengambil inisiatif? Jadi saya fikir orang generasi saya lah, sepatutnya memikirkan, dan ini bukan jenis majalah yang akan laris. Ini bukan majalah contohnya macam waktu saya di utusan dulu ada URTT, Mangga dan sebagainya kan, atau majalah wanita misalnya. Ini adalah majalah yang tidak akan dibaca oleh ribuan orang, ataupun ratusan ribu orang. Ini ada majalah yang agak eksklusif, tetapi eksklusiviti itu yang menjadikan Sebara ni agak unik. Dan saya mula-mula dulu saya pun agak rasa terpanggil untuk bertanya apa sebenarnya Sebara ni. Nama dia tu pun dah satu hal kan. Ni macam Tribangga Kajol lah. Saya nak tanya Tan Sri, tapi Tan Sri jawab nanti kita bagi laluan. Tapi saya jawab dulu satu soalan Tan Sri. Dua-dua nampaknya diplomat daripada generasi masing-masing. Dia orang tak mau clash, tuan. Saya pun tak nak jadi batu api. Realitinya orang seperti Tan Sri Johan hanya seorang Tan Sri Johan. Realitinya orang seperti Hafiz adalah hanya seorang Tan Sri Hafiz. Tapi realiti di luar, tuan-tuan, memang wujud gap. Kita tak boleh bagi tahu bahawa memang wujud gap. Penentangan golongan muda yang kecewa dengan kepimpinan ataupun golongan veteran atau yang berumur yang memegang jawatan-jawatan di agensi utama parti politik, kekecewaan sangat ketara. Kita boleh lihat the anger society dalam Facebook, the anger society dalam media sosial. Semua anak-anak muda berada dalam tahap yang lebih marah. Itu saya nak tanya dari segi suhu. Tan Sri, pada zaman Tan Sri tahun 80-an, apa yang menyebabkan orang bergerak di jalanan? Kenapa orang yang pergi ke universiti merasakan tanggungjawab dia bukan setakat lulus dan dapat degree, tetapi tanggungjawab dia adalah membela masyarakat?
Kenapa pada waktu Tan Sri pergi, Tan Sri tak je fikir, belajar je lah, lepas tu aku jadi buah. Kenapa ada rasa kena bercakap benar-benar walaupun menjadi pelajar? Ya, waktu saya masuk ke Universiti Malaya dalam tahun 1974, itu merupakan suatu era aktivisme pelajar yang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan masa itu universiti 4 atau 5 je ya. Dan Universiti Malaya ini merupakan pada ketika itu adalah tempat di mana berlakunya pelbagai kegiatan pelajar ya. Dan aktivisme pelajar ini diperlihatkan dalam konteks slogannya, mahasiswa menggugat. Perkataan yang digunakan mahasiswa menggugat digunakan clench fist tu ya. Mahasiswa menggugat. Mahasiswa menggugat, dan pada ketika itu gerakan pelajar ini mereka merasakan bahawa mereka tidak hanya sekadar belajar, tetapi juga mereka merasakan tanggungjawab mereka untuk sama-sama prihatin tentang permasalahan. Contohnya macam isu yang membabitkan soal kemiskinan di Baling ya. Itu gerakan dalam tahun 1974 apabila pelajar-pelajar turut bersama dengan penuhi getah dan sebagainya di Baling pada ketika itu untuk mengadakan demonstrasi yang agak luar biasa, tak pernah berlaku ya. Dan di banyak lagi tempat. Jadi mereka merasakan concern ya. Sebab itu gerakan pelajar dalam tahun 1970-an itu antara lain kerana protes mereka terhadap misalnya Akta Universiti dan Universiti College ya, tahun 1971 itu, dan kemudian itu menyebabkan mereka merasakan bahawa suara pelajar yang begitu kuat sekali itu akan ditekan melalui akta itu. Jadi mereka menentang. Dan begitu juga mereka melihat bahawa pada ketika itu soal imperialisme, soal Amerika dan sebagainya, dan mereka mengadakan selalu protes terhadap apa yang berlaku. Jadi dipendekkan cerita bahawa pelajar ni merasakan tanggungjawab dia untuk menjadi sebahagian daripada mata dan telinga rakyat, untuk sama-sama menyuarakan masalah isu kemiskinan, isu penindasan dan sebagainya ya. Jadi mereka tak menganggap bahawa diri mereka sekadar pelajar saja. Jadi mereka mahu menjadi pelajar yang bertanggungjawab ya. Artinya bahawa macam di Universiti Malaya ketika itu istilahnya ialah mahasiswa menggugat lah, itu sebagai dia punya moto dia. Dan kemudian gerakan ini juga dilihat di ITM ketika itu, dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan masa itu belum pindah ke Bangi. Dalam tahun 74 itu masih di pantai, di Lebah Pantai. Jadi berjiran. Bayangkanlah ya, Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan dekat-dekat masa itu kan, kalau ada gerakan dan sebagainya memang suasana itu luar biasa. Jadi inilah isu aktivisme yang ketara pada ketika itu. Okay. Aku tanya ke Hafiz ini. Hafiz adalah editor majalah ni. Ini bukan pekerjaan sepenuh masa pun. Pekerjaan yang menambahkan penat lelah hidup dia. Setelah mencari rezeki dengan kerja dia, dengan kawan-kawan dia menerbitkan satu majalah. Yang saya pun impress dengan majalah ni tuan-tuan. Kerana ketika majalah ni diterbitkan, majalah-majalah yang ada telah pun mati. Mati, tak ada lagi. Majalah-majalah yang disubsidikan percuma oleh kerajaan pun, 3,000 naskah, tak dikutip orang. Apatah lagi yang kontennya adalah konten seni, budaya, bahasa dan sastra ni. Jadi Hafiz menerbitkan majalah ni yang menimbulkan impresi kepada Tan Sri Johan sebagai gambaran bahawa ini bermula kembali seolah satu kita semula zaman yang berulang. Tapi aku tanya dengan kau Hafiz Hafiz akan bercakap dalam sudut yang murni lah. Biasalah bila kita appear, kita akan menyembunyi kemarahan kita, itu sifat orang matang. Tapi Hafiz, kadang-kadang orang di Facebook dia nak mendengar secara realistik. Apakah anda berkongsi perasaan yang sama? Anak aku tak gembira langsung dengan kajian hari ini. Anak aku kalau jumpa aku, yang pertama dia akan protes adalah segala bebelan yang hidupnya sekarang ayah kena mendengar. Rasa tak puas hati anakku. Engkau wakil daripada generasi yang bayar-bayar anak aku lah. Sebenarnya kau rasa kan, apa yang sedang negara ni layan kau hingga kau perlu menerbitkan sebuah majalah yang begitu sukar tetapi vokal. Ni majalah sangat vokal tentang, kalau tuan-tuan baca pemikiran-pemikiran majalah ni, kebanyakan rencana ni kalau dihantar ke majalah milik kerajaan, gunting bawah meja. Hafiz menerbitkannya, memberi lebih ruang, lebih nilai kepada penulis-penulis generasi dia yang sangat skeptism dan kadang-kadang mewakili sisa generasi 80-an yang anggap. Apa yang kau buat juga majalah ni, walaupun tak menguntungkan, menyusahkan, tapi mesti ada benda yang pacu kau untuk terbitkan majalah tak laku ni. Sebab rasanya, satu, saya rasa dah lama, bukannya baru-baru pun, dia rasa dia potensi ataupun keupayaan kita, terutamanya yang muda, bakat, kreativiti apa semua tu banyak disia-siakan di negara ini. Sebahagian besarnya kerana polisi. Maksud saya ialah
tengok berapa ramai orang kita yang ada di luar, bekerja di luar apa semua itu. Itu data-data tu tak payah tengok suara apa semua. Tengok Jabatan Perangkaan Malaysia saja. Ada, itu rasmi punya angka. Berjuta. Sampai juta. Itu salah satu contoh. Jadi kita rasa untuk kita duduk dalam keadaan macam ni dan tak buat apa-apa, itu satu benda yang kita menambahkan lagi kepada keadaan itulah, benda itulah. Jadi kita rasa sebabkan kita tak minta dilayani oleh kerajaan atau apa, sebab saya faham macam ni, kerajaan dia bertanggungjawab kepada warga, bukan kita nak kena minta. Kan maksudnya sekarang kita lalui fasa vaksin apa semua tu, orang-orang IC Sinar, orang merasakan macam wah, berterima kasih kepada kerajaan. Sebenarnya tidak, itu hak kamu. Tak perlu diminta pun. Kan kalau bapa ada anak, dia takkan membebel kau ni yuran masuk sekolah bulan-bulan, makan banyak. Dia tak kan, tanggungjawab bapa tu kepada anak, dia tak dipersoalkan. So saya melihat hubungan kerajaan dengan warga macam tu. Jadi saya sangat, antara benda saya pribadi, saya sangat terganggu lah bila itu tengok macam wah, terima kasih gini. Tak, itu tanggungjawab dia kena buat. Dan dalam konteks kita pula, simple je. Orang tak nak ni, tak nak tolong kita tak apa, tapi jangan halang kita nak buat. Kerana kita cakap anda tak menerima apa-apa subsidi untuk majalah ni? Tidak, kita bercakap hari ini tak ada. Saya kena berterima kasih kepada semua orang yang membeli 5 isu ni, yang membuatkan kita boleh float dan bernafas. Okey. Satu sen pun tak ada dari gerai apa, tak ada. Alhamdulillah. Dan itu kita somehow kita rasa seronok, tapi rasa ada bangga pun ada juga. Cuma kita susah lah. Sebab dengan adanya capital sikit, dia lebih cepat menggerakkan kita kan. Sebab kita semua orang yang terlibat, maksudnya penulis itu kita ada bagi token, maksudnya kita bayar. Walaupun tak mewah, bukan kain. Boleh saya tanya dia? Boleh. Ni generasi lama nak tanya generasi baru ni. Apa matlamat ataupun tujuan diterbitkan Suara ni? Mudah je untuk mengingatkan orang bahawa ada benda lain lebih penting daripada apa yang kau lalui hari ini dalam kehidupan seharian. Terutama sekarang ni, generasi dengan digital lah, disruptionnya apa semua, dengan kekecewaan tadi Zainal sebut terhadap kerajaan, pemerintah apa semua ni. Keadaan kita ni meletakkan kita dalam satu ruang hampa. Jadi ini pada saya, kita pun dalam ruang tu juga, kita hampa. Tapi adakah kita nak melarat dan melayan rasa tak best tu dan pun mensia-siakan segala sikit sebanyak benda yang kita ada ni, kreativiti, tenaga ni. So kita di Suara memilih untuk tidak. 4 orang je yang betul core-nya. Saya dekat kejap untuk beritahu kata boleh lock sekarang. Sekiranya anda ingin menyokong penerbitan Hafiz dan rakan-rakannya, dia kombokan keluaran 5 majalah ni berarti daripada edisi yang berbeza. Saya tak agak banyak tuan-tuan sebab ini majalah yang bacaan berat tentang seni sastra, bukan berat lah, bacaan serius tentang seni sastra, muzik, filem Melayu ni, dengan edisi yang juga pernah Tansi Johan tulis. Log saja RM100 malam ni, walaupun dia tulis 110 sebelum live, dia kata okey je 100 plus post. Saya tak agak banyak tuan-tuan, 50 log malam ni untuk support sekumpulan anak muda yang mempunyai kerja profesional, tetapi selepas waktu malam mereka akan berkumpul dan menerbitkan majalah ni. Mereka menjual majalah ni dengan harga balik modal dan mereka tak meraih apa-apa untung, melainkan setiap keuntungan adalah untuk menerbitkan edisi yang seterusnya. Tujuan kenapa saya dan Tansi Johan panggil Suara bukan mencari rating, tuan-tuan, ini adalah tribute. Rasa hormat kami kepada saudara Hafiz Hamzah dan rakan-rakan yang buat kerja ni, tuan-tuan. Saya pun tak akan buat, tuan-tuan. Garasi ada modal ni, tapi tak akan buat benda ni kerana tahu dah, tuan-tuan, buat apa terjun telaga. Tetapi anak-anak muda ni dia berjiwa besar, tuan-tuan. Dia terjun telaga kerana dia faham ada sesuatu di dalam telaga. So, saudara log majalah ni dengan RM100, kita hanya perlukan 50 log untuk menyokong Suara terus untuk hidup. Tansi jadi orang tengah. Ada 3 dalam Suara terbaru ni ya. Ada 2-3 rencana semua baik-baik, tapi ada 2-3 rencana yang saya fikir itu saja sudah mewajarkan pembelian 100. Ya, 2-3 rencana. Ada 2-3 rencana. Okey, Tansi sebut sikit. Yang pertama ni, yang keluaran yang terbaru ni, ada sebuah rencana yang ditulis oleh saudara Aizat Nordin, Cahaya dari Swan Hill. Saya sebenarnya, kita selalu dengar orang pergi petik apple di Australia. Saya tak pernah baca secara yang agak mendalam pengalaman seseorang itu. Pengalaman ini rencananya. Cerita. Dia duduk di sana, dia petik apple dengan kekhawatiran dia akan dikejar oleh immigration dan sebagainya. Saya tak tahu apa Aizat buat sekarang. Sekarang dah ada sini. Dia ada sini. Oh, dia dengar dah balik. Tak. Dia balik ke sini, kerja kat sini. Oh, dia masih di Australia? Di sini. Oh, di sini.
Jadi saya fikir ini sebuah rencana yang cukup baik, pengalaman yang cukup luar biasa. Duduk dalam kabin, petik apple, kita tahu gambaran orang-orang Malaysia, anak-anak muda Malaysia yang pergi ke Australia ni cara pergi sebagai pelancong, turis, tapi duduk di sana sebagai, ada yang duduk bertahun-tahun macam juga pendatang tanpa izin di sini. Jadi kita bercakap pasal pendatang tanpa izin di Malaysia. Kita lupa bahawa anak-anak Melayu kita, ramai anak-anak Melayu kita ada di Australia memetik apple dan sebagainya sebagai pendatang Arab. Duduk dalam kabin. Saya dalam kabin. Jadi itu satu saya fikir luar biasa. Tapi untuk Sebara, kenapa kita terbitkan tu? Dia, saya rasa kalau saya tak silap, dia pergi dalam 2015 macam tu. So kita yakin, saya tak kenal dia sendiri sebelum ni. Kita yakinkan dia tengok keluar, bagilah kita tengok, dan saya sit down dengan dia untuk tulis, untuk biar dia cerita, sebab dia fotografer je. Dan dia ambil gambar tu pakai iPhone 4S je pun. Sebab dekat ladang kan. Jadi kita yakinkan dia tulis. Hasratnya waktu tu masa kita bincang simple je. Waktu tu memang bincang pasal ni lah, dengan COVID yang tahun lepas, dengan layanan kita terhadap imigran apa semua. So kita memang nak tunjuk, jangan kelang kabut sangat. Orang kita pun ada kat sana. Buat kerjasama. Sebahagiannya memang haram, sebahagiannya pergi halal tapi ditipu. Dalam ni ada dia cerita fragment lah, dia tak cerita detail panjang, tapi dia cerita fragment-fragment yang rupanya imigran ni sama je, Melayu ke siapa ke tak. So macam mana kita nak deal dengan benda ni? Itu yang saya tak mengharapkan banyak, tapi saya mengharapkan orang at least siapa-siapalah, orang-orang biasa, netizen dia faham konteks dan isu tu. Bukan kita tak nak orang luar, tapi kita sendiri pun ada masalah kat luar. Terima kasih banyak. Saya tengok admin tak bernafas tu ambil lock. Saya dah boleh tahu, sekarang saya tak payah check. Memang lock bergudung tu. Tuan-tuan, sokong benda ni tuan-tuan. Sebab tuan-tuan nampak aku selalu cerdik dalam FB tuan-tuan. Aku pun tak mampu terbit. Sungguh, sumpah lillahi. Aku tak akan berani terbit. Aku lebih berani ambil gundi daripada jemput jual daripada aku kena buka majalah. Lillahi, tapi budak ni dia berani tuan-tuan. Tan Sri, apa lagi rencana yang Tan Sri nak recommend daripada edisi yang Tan Sri dah baca? Daripada Aizat tu, saya cuma harapkan kalau Aizat ni dia dapat sambung jadikan buku lah. Sketsa boleh cukup menarik, luar biasa pengalaman itu. Sebab ini Nal, masalahnya kita fikir orang datang mari je Nal, kita lupa orang-orang kita duduk ngutuk guna perkataan Indon, Bangla, Paki. Apa yang berlaku kepada pendatang tanpa izin di sini itu berlaku pada Aizat ni. Ya. Begitulah ceritanya. Jadi saya betul-betul impress lah. Saya kata luar biasa. Satu lagi rencana yang agak menarik dalam ni, yang sangat menarik dalam ni, yang ditulis oleh Hasmi Hashim. Ada tentang Lolok. Lolok. Ni dia seorang pengubah lagu yang terkenal di Singapura dan dia mempunyai banyak pengalaman. Hasmi ni sebenarnya adalah seorang penulis yang sangat baik. Dia dan dia ada dia punya blog dia. Saya tak tahu dia apa istilahnya digunakan. Blogger. Ada ruangan dia. Dulu sekarang dia ada blog di dia. YouTube lah. Sekarang di YouTube. Dan dia YouTuber walaupun political, sebab dia pernah bekerja dengan Datuk Seri Anwar. Dia orang kuat di KR lah ni. Tapi itu tak penting. Bagi saya yang penting ialah apabila dia merasakan keperluan untuk menulis tentang seorang kenalan dia yang kita tahu Lolok ni dan dia menulis tu dengan perasaan dan agak luar biasa. Saya fikir ini adalah suatu perkara yang sangat istimewa lah yang perlu kita lihat. Dan satu lagi yang ditulis oleh Nur Azam Syahri tentang tentang Nasir Jani. Kita pun tahu Nasir Jani dengan kontroversi dan sebagainya. Tapi kita lupakanlah kontroversi itu. Tetapi apa yang mendorong dia, dan saya nampak sebab 35 tahun yang lalu tak silap dia buat sebuah filem Pembara Seniman Jalanan. Dan saya adalah di antara orang yang menyaksikan masa dia buat pertunjukan, dia buat show yang pertama tu. Saya sangat kagum. Malah masa itu saya diutusan, saya berikan perhatian yang cukup besar kepada Pembara Seniman Jalanan. Dan kemudian apa yang berlaku selepas itu? Kemarahan Nasir Jani ini sebenarnya adalah kerana kemarahan terhadap orang yang tidak menghormati karya orang lain. Ini cipta rompak berleluasa pada ketika itu. Masa itu kalau misal kata Zainal, penyanyi terkenal, Zainal buat satu label dengan ABC katakan. Tetapi ABC ni dia bukan saja jual label Zainal, tetapi yang cipta rompak pun dijual juga. Sebab dia juga lebih baik dia compete sesama dia kan. Artinya dia dapat juga daripada orang lain yang. Jadi ini kita punya masalah IP ni, masalah yang cukup besar isunya. Apa yang dibangkit oleh Nasir dalam dalam sewaktu dia buat seniman Kembara Seniman Jalan ini sampai hari ini masih berlaku. Masalah IP di Malaysia ini tak pernah selesai. Zainal bayangkan kalau nak ikutkan angka lah berapa banyak
bahan ataupun karya saya yang telah dibukukan, dijadikan buku teks. Ya. Misalnya sekarang ni pun untuk tingkatan 6 digunakan drama Asia Samiah saya. Masa tingkatan 1 budak-budak dulu gunakan drama saya, ya. Dan banyak cerpen saya digunakan. Secara teorinya kalau saya di Amerika dah jadi jutawan. Ya. Tetapi kalau saya mengharapkan daripada honorarium Dewan Bahasa saja, saya jadi homeless. Menulis walaupun tahu itu cetakan level ratusan ribu tau. Penulis masih boleh menjadi homeless. Kenapa? Sebab pelajar-pelajar tingkatan 6 dia tak beli buku saya. Apa yang dibuat di zero. Kan? Dia photostat dan download. Patut. Jadi kalau sekiranya saya misalnya tak ada kerja lain lah, ya, dan saya bergantung kepada royalti saya akan duduk di bawah kolong lah. Ya. Jadi begitulah keadaannya nasib ni. Sebab itu bila Pak Samad dalam salah satu keluaran, ya, juga bangkitkan perkara ini. Saya fikir ini salah satu daripada majalah Suara ni ada fokus tentang sastrawan negara Datuk Samad Said. Ini patut dibaca. Tetapi apa yang nak saya sebutkan, bahawa hal-hal seperti inilah yang patut kita berikan perhatian. Mungkin kita boleh tanya Hafiz, kenapa yang disebut nak buat majalah ni sedangkan Dewan Budaya ada? Kan? Dan Habis kau promote satu persatu sebab aku tak berapa tahu majalah kau ni. Promote apa kau promote per item apa konten dia? Sebab ada 5 jadi dah 5 keluaran. Dia minta kau tunjuk konten dalam. Aku tak apa. Kau promote je, aku tunjukkan. Ada yang Pak Samad ni. Ini keluaran kedua kan? Yang pertama. Yang pertama Okey, saya tunjukkan konten dalam dia. Yang pertama ni ada Iron Maiden, tuan-tuan. Yang pertama, yang kedua Iron Maiden. Yang kedua ada Iron Maiden. Aku suka betul baca rencana budak tu gilakan Iron Maiden dan sanggup travel tu. Ini konten dia saya letak di bawah. Cameraman load di bawah. Sorry, aku tak boleh insert dah. Aku tak sempat bincang dengan dia panjang untuk insert. Cerita je. Nak cerita yang pertama ni tak tahu yang kalau cover story tu Pak Samad, ideanya kita tahu, kita kenal Pak Samad sebagai sastrawan. Tapi sebenarnya 40 tahun sebelum tu ataupun tengah-tengah dia buat tu, dia juga seorang wartawan senior kan. Jadi kita duduk rasa, dan benda ni dia sendiri pernah tulis, saya rasa dalam essay dia. Cuma kita just recap dan interview dia 2 kali untuk tengok balik lah, biar dia cerita balik pengalaman tu lah kan. Idea asalnya sebabkan itulah kita berminat dengan cerita sisi-sisi yang sedikit lain lah daripada apa yang kita rasa orang tahu kan waktu sekarang. Selebihnya tak adalah, kita dalam konten ni kita banyak pertemukan. Dia bukan soal sastra saja, dia ada muziknya juga, dia ada tentang sedikit kalau isu kedua politik tentang langkah Sheraton misalnya. Kalau yang ini kita tribute kepada COVID lah. Kita gunakan itu painting oleh Ahmad Fuad Osman, kita punya visual artist, dan kita dedikasikan sebab waktu kita buat ni COVID, kita tengah berperang dengan MCO apa semua ni lah. Kita nak faham situasi apa semua. Ni kita punya macam tribute pada tempoh suasana tu lah. Okey. Ketiganya pun sama, ada cerpen, ada pasal filem, pasal muzik. Aku letak sini untuk insert supaya korang dapat tengok. Dan Hafiz pun cerita basically dia adalah majalah seni je untuk tahu tentang perkembangan filem, tapi dalam bentuk kritis. Korang jangan harap macam baca Beautiful Nara. Dia tak ada dalam konten-konten gosip artis nak bercerai bila cincin-cincin dia. Hafiz tak pandai cari story tu. Hafiz tak reti cari cincin-cincin batu beli di mana, sebab dia bukan pencari cerita artis. Tan Sri, saya nak tanya dengan Tan Sri katalah daripada Hussein Hanif, saya tak tahu masa Hussein Hanif, Tan Sri menonton filemnya ketika kanak-kanak. Kemudian kita sampailah kepada satu generasi yang kita panggil The Angry Young Man. Banyaklah zaman-zaman Nasir Jani dan kawan-kawan dia di begitu. Tapi kenapa boleh tak Tan Sri sebut bila kita kata generasi filem yang hilang, di mana filem hari ini tak ada lagi generasi yang meneruskan keseimbangan Hussein Hanif yang begitu kritis. Nasir Jani sekarang siapa? Zainal pandai usik saya. Bila sebut Hussein Hanif ni saya excited sikit sebab saya di antara pengagum Hussein Hanif. Dia tak banyak buat drama, buat filem, tetapi ada beberapa buah filem yang bagi saya luar biasa lah, ya. Salah satu of course filem dia yang orang ingat sangat ialah filem Hang Jebat tu lah. Yang itu memang luar biasa, dan Hussein Hanif telah menunjukkan kemampuan dia luar biasa. Dan satu lagi Istana Berdarah. Yang Istana Berdarah ni adalah daripada cerita Hamlet. Daripada Hamlet sebenarnya. Dia punya base dia tu adalah Hamlet. Kemudian Macbeth, bukan Hamlet. Macbeth. Kemudian tu filem yang sama juga dibuat oleh Kurosawa. Jadi Hussein Hanif ni diadapt ke dalam bahasa Melayu. Filem Kurosawa yang dia dasarkan daripada Macbeth tu. Jadi saya melihat bahawa Hussein Hanif ni
saya fikir drama filem yang dia buat tak lebih daripada 12. Ya. Tak sangat banyak. boleh Dia tak kita banyak. dengan jari. Banding dengan Sinar Udara, Piramli, Hujan banding Panas, dengan Iskandar Isman, banding dengan Jamai Sulong dan sebagainya. Dia tak banyak filem. banyak. Dan filem dia ni underrated. Underrated ni oleh kerana dia ni agak agresif sikit lah orangnya. Jadi mungkin wartawan pun tak beri banyak perhatian pada dia. Dan kemudian dia tidak dapat pelakon-pelakon yang diharapkan. Betul. Dia hendakkan satu pelakon itu, tetapi dia tak dapat pelakon tu. Ya. Jadi Dia bukan pengarah kelas A lah zaman dia. Tapi daripada beberapa buah filem yang dia buat, antaranya macam yang Hang Jebat dan juga Istana Berdarah. Istana Berdarah ni adalah klasik Klasik, dalam konteks yang tersendiri. Dan itu merupakan touch sinema yang sangat luar biasa. Saya fikir di antara pengarah-pengarah filem Melayu yang paling di underrated ialah Hussein Hanif. Kita Tasik menganggap gitu dia memang di underrated pada zaman dia. Memang daripada zaman itu pun underrated sebab dia ada masalah dengan wartawan dan sebagainya. Macam Piramli, kalau dia ada masalah dengan wartawan, dia buat majalah dia sendiri. Gelanggang. Dia majalah gelanggang filem. Jadi dia buat majalah dia sendiri sebab pada ketika itu mungkin dia ada rasa kurang senang dengan wartawan hiburan dan sebagainya. Jadi Piramli ini dia buat majalah gelanggang filem dan salah seorang editornya adalah Abdullah Hussein, Pak Lah. Wartawan negara tu. Jadi itu. Kemudian kalau kita perhatikan dalam seluruh proses itu, tiba-tiba dalam tahun 70-an apabila filem Melayu menghadapi masalah yang tersendiri, sebenarnya penghujung tahun 60-an lah, itu pada tahun 50-an sampai tahun 60-an pertengahan itu merupakan apa yang disebutkan oleh Dr. Hatta Azhar Han sebagai the golden age of Malay cinema. Itu adalah zaman momen yang luar biasa. Orang menonton filem, orang mengagumi bintang filem. Dunia filem merupakan suatu dunia yang diciptakan semula dengan cara yang penuh glamour dan sebagainya. Tetapi selepas itu filem Melayu hilang tarikannya. Dan ini sebenarnya bukan baru, filem apa pun dalam tradisi apa pun kita akan menghadapi masalah yang sama. Filem Hindustan pun begitu. Pada satu ketika dalam tahun 70-an 80-an luar biasa sekali minat orang terhadap filem. Sampailah filem Bobby. Selepas Bobby tiba-tiba orang tak tengok filem Hindustan. Hilang. Sehinggalah coach Hotahir Shahidul Khan datang dengan Kajol. Sebab dia peminat Kajol. Saya mention Kajol Khan, dia mesti mention Kajol. Okey, Kajol datang. Kajol. Jadi dia berubah. Jadi ada satu macam tarikan baru terhadap filem itu. Dan kalau kita perhatikan, Zainal sebutkan tentang lost generation di kalangan pembikin filem. Dan kemudian filem-filem Melayu cuba dihidupkan oleh kelompok yang lebih muda. Dan kita melihat ada perubahan, ada kemajuan. Tetapi kita tak dapat nak kembalikan kepada era kegemilangan. Saya tak suka kalau kita kata era kegemilangan filem Melayu adalah Jalan Ampas ataupun Kete Kres. Sebab yang itu kita menjadi defeatist. Kita kalah. Seolah-olah macam kita terpaksa merujuk kepada era itu. Jadi tak ada macam selalu cakap Melayu hebat sebab ada sejarah Melaka. Jadi kita menganggap bahawa kita definasikan filem sekarang ini menggunakan kayu ukur tahun 50-an dan 60-an. Jadi tak fair. Apa yang dibuat oleh Piramli dan sebagainya, baik Penarik Beca atau Antara Dua Darjat ni, semua itu adalah era yang berbeza. Tetapi apa yang kurangnya sekarang saya fikir adalah tentang soal pemikiran dalam filem itu sendiri, tentang soal bahasa dalam filem itu sendiri. Itu yang membezakan di antara filem-filem Piramli. Tan Sri sebut kurang pemikiran. Macam mana? Apa tafsir Tan Sri? Dia jangan play safe. Apa yang Tan Sri kurang pemikiran dalam filem sekarang? Tan Sri pergi menonton panggung, kenapa rasa tak seronok tengok filem Melayu? Senang cakap beginilah, kita filem ini antara lain peranannya adalah untuk menghibur. Orang masuk ke panggung, dia bayar adalah tujuannya untuk menonton dan menghiburkan. Kalau macam filem Hindustan, sebab itu dia 3 jam lebih. Betul. Sebab dia melupakan masalah dalam masa 3 jam setengah. Tapi seni tak sepatutnya escapist. Seni mengajak kita berfikir. Seni mengajak kita meruntun sanubari kita untuk kita memahami tentang kemanusiaan itu. Sebab itu kita menonton filem-filem Kurosawa misalnya. Kenapa kita tengok Seven Samurai? Filem Seven Samurai ini tak lebih daripada sekadar filem samurai. Tetapi ada kelainan filem samurai. Impact filem samurai itu sampaikan dibuat oleh filem Hollywood menggunakan idea Kurosawa itu. Kenapa kita tengok filem Bengali karya Satyajit Ray misalnya, The World of Apu Trilogy. Kenapa kita tengok filem macam tu? Jadi sebab ada ceritanya tersendiri, ada kekuatannya sendiri.
kenapa kita tengok ni, saya selalu berikan contoh, malah dalam artikel saya itu pun saya ada sebut tentang sebuah filem yang dibuat dalam tahun 1974 ya. Namanya ialah Raja Jin Penjaga Pintu Kereta, diarahkan oleh Wahab Abdi. Filem ini cukup menarik nah. Filem Raja Indonesia. Raja Jin Penjaga Pintu. Dilakonkan oleh Soekarno M. Noor. Okey. Ya? Dan apa yang berlaku ialah dia ni adalah seorang orang wayang Indonesia ya. Jadi setiap kali kereta api itu berhenti di kampung itu, dia akan berjual dan kemudian dia akan melakonkan watak yang dia mainkan dalam wayang dia. Ya. Okey. Jadi itu sebagai hiburan kepada orang yang dalam kereta api. Yang kepenatan semua. Jadi dengan cara itu, orang lain boleh berjual makanan, orang boleh jual barang-barang lain kan. Jadi dia berhenti kereta api itu sekejap, lebih kurang dalam 5 atau 10 minit ya. Tetapi Bomo ni, iaitu watak yang dimainkan oleh Soekarno M. Noor ni, adalah orang yang akan menghiburkan dalam masa 5 hingga 10 minit, menyebabkan ada satu perusahaan kecil, orang penjual barang dan sebagainya ya. Kemudian anak dia ya, bila dia dah anak dia merasa malu bapak dia buat macam tu kan. Jadi anak dia tak benarkan dia main di situ. Dan akibat dia tidak lagi memainkan peranan dia dalam wayang lenong itu ya, maka tempat itu tiba-tiba orang dah mati. Orang dah tak boleh berjual dan sebagainya. You bayangkan kisah yang seperti itu ya. Ini saya nak cadangkan siapa yang dapat kesempatan cari balik filem ni. Itu sebab Raja Jin Penjaga Pintu Kereta. Ya, Raja Jin, nama saya takut saya lupa, sebab itu saya tulis Raja Jin Penjaga Pintu Kereta ya. Jadi ini cerita yang cukup menarik. Jadi Zainal bayangkan kalau kita tengok filem macam ni dan kita bandingkan dengan setengah-tengah filem yang kata orang tu kosong. You tak dapat perasaan itu. Ada satu filem baru yang saya tonton. Filem ni tidaklah baru sangat, 2011 namanya. Sebenarnya filem ini adalah filem Indonesia. Ini saya pun tulis dalam Sebara. Ini sebab itu kena beli Sebara tu. Log Sebara kalau nak baca ulasan Tan Sri mengenai 2011 ni. Emin dah berapa log Emin? Almost 60. Okey, kita akan speed up ke 100 sekarang untuk saudara log. Beri sokongan sambil tu Tan Sri akan cerita pasal filem. Saya pun tengah kagum. Apis kau kena sabar sekejap kita dengar filem. Silakan. Okay. Sebab aku nak jual majalah kau. Okey, tadi kita aim 50 aja kan? Sekarang dah 60. Sekarang dah 60. Okey, ada sebuah filem baru. Sebenarnya tak barulah, 2011. Namanya Sang Penari. Ini daripada satu novel yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Ahmad Tohari saya kenal. Ahmad Tohari ni dia punya novel tu namanya Ronggeng Duku Perak. Ya, ini arahan daripada Ifa Isfashan. Tuan-tuan kena beli tuan-tuan bagi peminat mistik dan mereka yang mencari alam mistik. Ini adalah filem pindah. Dia pindah daripada novel Ahmad Tohari. Daripada Ahmad Tohari. Nama Tohari tu dia punya novel dia ialah Ronggeng Dukuh Parut. Ronggeng Dukuh penama Perak. Perak. Dia ubah ke tapi diubah jadi Sang Penari. The Dancer. Kena cari, saya tak tahu tu. Sekarang ni ada dalam, siapa yang ada Netflix boleh tengok dalam Netflix. Luar biasa filem ini. Kisah seorang sebuah kampung ni, latar belakang tahun 1965. Sebuah kampung, dan dalam kampung ini ada seorang penari lah, dia ronggeng lah, penari ronggeng. Masa itu kan ada wayang-wayang semua kan jadi penari ronggeng. Jadi ada orang satu pengusaha tempe lah. Jadi dia bagi makan tempe ni, entah macam mana ada keracunan. Ramai yang mati. Termasuk penari ronggeng. Penari ronggeng. Jadi kampung ni tidak ada penari ronggeng. Ya. Kan? Tidak ada penari ronggeng. Jadi kemudian seorang perempuan muda merasakan bahawa ini tanggungjawab dia untuk menjadi penari ronggeng. Betul. Kan? Jadi kemudiannya dan pada ketika itu adalah era di mana Parti Komunis Indonesia mula meresap menggunakan LEKRA, Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia, untuk masuk ke dalam kampung itu dan infiltrate fahaman komunis. Ya, ingat masa zaman Soeharto, Soekarno dulu ya. Jadi dengan keadaan itu ada orang yang akan datang di situ untuk mengatakan bahawa kita sekarang ni kena berubah, kita sekarang ni harus menjadi pergi ke kiri lah, macam Zainal sebutkan tadi kan. Dan ini adalah kisah penari ronggeng itu ya, dengan segala masalah dalam kampung dan sebagainya. Dan apa yang berlaku kemudiannya? Oleh kerana mereka tidak ada pilihan, melainkan terpaksa mengikut pemikiran kiri Parti Komunis Indonesia, sebab mereka membantu dan mereka menaungi. Sebab kerajaan tidak melakukan demikian, maka kelompok ini yang masuk dan infiltrate ataupun masuk meresap dalam semua orang yang terlibat. Ya.
telah dipenjarakan. Ini yang berlaku pada Pramudia Anantatur. Ya, sebab kita harus tahu bahawa Pramudia adalah salah seorang daripada ideolog PKI pada ketika itu, menggunakan lekra untuk mengenal pasti mana karya yang baik, mana karya yang bertentangan dengan revolusi dibakar. Sebab itu salah satu sebab kenapa sastrawan Indonesia memprotes apabila Pramudia Anantatur tidak dicalonkan sebagai pemenang Magsaysay Award di Filipina dan juga hadiah Nobel. Hadiah Nobel. Pramudia adalah penulis yang terbaik. Ya. Zainal baca Bumi Manusia, Zainal baca Anak Semua Bangsa, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah Rumah Kaca, Seorang Bisu. Ini semua novel-novel yang cukup luar biasa. Hebat. Dan kalau ada orang di di kawasan Nusantara ni ataupun di dalam alam Melayu ni yang layak menang hadiah Nobel adalah Pramudia. Betul. Selain Pak Samad lah. Ya. Selain Pak Samad. Jadi dia layak menang. Ya, jadi ini masalah yang berlaku. Jadi filem ini, Sang Penari ini adalah rakaman daripada reaksi balas kerajaan Soeharto pada ketika itu terhadap mereka yang kononnya simpatisan atau bersimpati kepada PKI. Ya, dan kemudian seperti juga Pramudia telah dibuang ke Buru. Sebab itu dia dipenjara. Dia tulis trilogi Buru. Dan salah satu daripada novel yang cukup luar biasa namanya ialah Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Kita familiar dengan Keluarga Gerila, Hafiz, sebab Keluarga Gerila jadi buku teks di sini, masa zaman saya dululah. Kemudian tu di Indonesia diharamkan semua buku Pramudia ni. Tapi bagi kelompok ini, bagi buku-buku yang ditulis oleh Pramudia itu ditolak sama sekali. Apa yang penting sekali ialah bahawa karya-karya yang zaman itu adalah karya yang memancarkan situasi krisis masyarakat Indonesia pada ketika itu. Inilah yang terlihat daripada novel filem Penari. Jadi cukup luar biasa. Tuan-tuan boleh terus log 5 keluaran insert sekejap 5 keluaran Svara ni daripada edisi yang berbeza tapi kita jual pukal malam ni. Kalau saudara beli satu-satu RM25 satu, tapi malam ni sebab special kita belanja je penonton garasi dengan 500. Apa yang Tan Sri sebut, kenapa Tan Sri gairah bercakap tentang filem? Sebab tiada ruang yang akan buat diskusi macam ni. Begitu juga majalahnya lahir. Kalau saudara melihat diskusi begini di garasi sebagai sesuatu yang susah nak temui, begitulah juga kalau saudara baca dalam majalah Svara. Dia adalah tulisan-tulisan diskusi yang susah saudara nak baca di majalah-majalah lain. Tapi Hafiz ni mengambil iktibar untuk menerbitkannya. Beli, baca, sokong sebab saudara saya bagi tahu kat dia, 1000 orang bodoh hidup tidak akan mengubah negara, hilang satu orang cerdik huru-hara keadaan. Itu saya cerita dia, sokonglah benda-benda cerdik sebab 1000 orang hidup belum tentu dapat mengubah apa-apa pada negara, tapi hilang seorang yang cerdik huru-hara. Macam Tan Sri cerita tadi tentang kereta api tu, itulah. Seniman tu pergi je, last kali penjual kopi, penjual teh, penjual apa tak dapat mencari rezeki. Hafiz, aku nak tanya kau satu soalan. Ya, silakan. Selalunya macam mana kau buat suntingan dan kau pilih tema? Kenapa kau tak pilih tema 5 pelakon paling lawa dan kau interview dia gelang cincin pengikut Facebook dia, IG dia? Boring dan senang sangat. Dan ramai orang nak dan ramai orang buat, so kita tak minat lah. Okey. Tapi untuk kita, kalau Svara 4 orang, saya, Nazir, Bad dan Azam tadi, so kita orang, maksudnya petang-petang malam kita akan, kita sangat disiplin lah, maksudnya seminggu sekali kita akan duduk meeting. Tema tu dibincangkan lah dalam kita punya sembang-sembang. Dia bukan meeting serius pun, dia sembang-sembang je. So kita tetapkan dan kita plan ahead, maksudnya ke depan. Katakan contoh untuk tahun ni kita dah tahu lah 4 isu yang 3 isu ke depan kita dah ada roughly apa yang nak buat. So kita terus gerak, maksudnya saya seorang, saya mungkin akan deal dengan 2-3 orang penulis, Azam mungkin 2-3 orang penulis. So dalam sekali kita gerak tu ada dalam beberapa orang yang kita, dan proses tu lama lah. Bila dah hantar draft kita tak minat, kalau yang muda-muda lah macam tu kita secara tak langsung, kalau dengan saya tu kita macam guide sekali. Kita bukan bagi nanti dalam 2 bulan dia bagi satu tulisan kita pakai, tak. Dia macam bincang idea apa. Kalau macam Pak Samad contohnya tu, kawan-kawan juga yang agak muda sikit dari saya, kita sit down lah dengan dia. Bila dia dah dapat draft, ini tak cukup lagi, interview sekali lagi, kita minta reset lagi sekali ni interview Pak Samad, try buat macam ni lah, tarikkan sikit. Proses tu yang saya rasa antara benda yang Svara nak buat, nak tunjukkan proses editor, hubungan editor penulis misalnya. Itu kalau di US, di UK semua tu biasa. Tapi kita tak. Kita hanya ada terima atau buang. Tiba-tiba orang hantar, tanya bila nak publish.
Bila orang hantar, dia anggap benda tu akan keluar terus. Padahal bila kita tanya tu bukan kita tolak. Kita nak tahu. Kita tak faham, katakan first time saya baca, saya macam tak berapa faham benda ni. Goyanglah konten dia. Itu kita tanyalah, apa benda ni? Sentap. Sakit hati. Ramai macam ni. Tersabar, ada. Jadi kita rasa Suara ambil tanggungjawab tu, kita tak kisah pun orang tak suka kita sangat kan, tapi sebab kita buat bergerak sendiri, kita tak, kalau yang sanggup kita nak duduk dengan kau sampai kau habiskan artikel. Jadi kita dah buat dari isu pertama sampai ke isu last. Memang itu antara benda yang kita buat yang belakang, tapi yang itu secara peribadi itu kepuasan untuk saya, sebab saya rasa dia bukan macam mana, bukannya kita tahu dan kita nak ajar orang, bukan. Apparently proses tu kita tak faham seperti sepatutnya. Apalagi kalau penulis ni tak pernah bekerja. Saya sempat bekerja 10-15 tahun dalam newsroom. So benda-benda tu saya kutip lah untuk tengok balik. Tapi banyak katakan Japanese ataupun novelis dekat luar, tak, dia kerja-kerja biasa dan tiba-tiba dia menulis. So dia tak tahu the flow. Bila editor masuk, dia rasa tergugat, dia rasa macam ini apa ni, tak boleh ubah ni. Macam tu. Tapi sebenarnya tak. Proses tu dari awal, penulis dan editor itulah yang akan membentuk. Dan dua-dua itulah akan membentuk pula Suara. Dan saya kena ada that benda macam mana? Saya kena ada tanggungjawab tu. Kalau tidak, macam mana saya nak terbitkan Suara ni? Kita ada idea. Kita 4 orang ada idea. Tapi kalau kita lepaskan je, salah. Saudara, log sekarang 500 untuk majalah Suara untuk saudara memiliki semua koleksinya, sebab bahan ni dia tak basi, tuan-tuan. Dia bukan cerita yang bulan lepas arti tu bergaduh, nampak macam nak bercerai, bulan ni bertunang balik. Tak, ni cerita ni boleh baca sampai bila-bila, sebab dia makalah akademik yang mencerna fikiran, laku sepanjang zaman, boleh dibaca pada bila-bila dekad, dan dia adalah rakaman zaman bagi era Hafiz. Jangan risau, sebab tak ada cerita yang saudara baca, arti ni bukan kahwin balik, arti ni bukan dah bercerai, tak ada. Ini tak ada dalam ni. Dan Suara tak ada. Yang ada semua benda-benda yang menggerakkan minda fikir. Berapa admin kita dapat sekarang? Okey, kita akan move lagi untuk saudara log 500 sekarang, sebab saya ada lagi masa untuk berbincang. Berapa dapat? 65. Kita akan log untuk 500 saudara belanja Hafiz sikit untuk membolehkan majalah ni dipost dan memodalkan dia untuk membesarkan sedikit Suara ni supaya sekurang-kurangnya lebih banyak rencana dapat diterbitkan. Kerana dia macam Hafiz cerita tadi, dia banyak mendidik penulis-penulis baru untuk menulis dengan memberikan ruang pada mereka, tetapi konsepnya lebih kepada bukan sekali harum karya engkau disia, bukan sekali harum kau boleh sia. Tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan, memang itu perkara biasa, di mana di barat penulis menganggap editor adalah orang yang begini. Penulis menulis karya seninya, editor menjaga untuk membolehkan dipasarkan. Di Malaysia tak berlaku, tuan-tuan. Semua penulis menganggap editor, kau siap apa aku tulis, sebab aku yang menulis dan kau hanya tukang edit. Itu berbeza dia. Tan Sri membaca majalah. Katalah Tan Sri ni satu hari, sekarang susah lah nak baca majalah, sebab Tan Sri membaca buku, banyak habis saudara baca buku. Tapi pada Tan Sri dah berjalan sampai ke Jepun, sampai ke Eropah semasa Tan Sri mengantar utusan. Dalam mata Tan Sri, apa itu majalah? Apa itu tafsiran sebuah majalah yang patut dibaca oleh orang yang nak mencari kualiti yang baik dalam majalah? Kita bercakap tentang satu dunia yang sebenarnya kegemilangannya dah banyak terjejas sekarang, ya. Pada satu ketika dulu bila kita sebut pasal majalah ni, kalau di Jepun tu manga adalah majalah-majalah yang seperti itu luar biasa edarannya. Majalah Dewan Bahasa pun pernah sampai 100,000 dah. Ya, Dewan Masyarakat dulu. Dewan Masyarakat pernah sampai 100,000, Dewan Siswa pernah sampai puluhan ribu, Dewan Pelajar pernah sampai 100,000, ya. Dan begitu juga majalah masa di utusan. Sebab itu masa saya di utusan dulu, saya perkenalkan banyak majalah baru. Sebab ada kelebihannya, iaitu orang baca majalah. Begitu juga macam di Karangkraf, ya. Dulu mereka hidup dengan majalah. Banyak sekali majalah. Tapi sekarang ni keadaan tu dah berubah. Mungkin majalah itu dalam bentuk yang tradisional ini mungkin dah tak seperti dululah tarikannya. Tapi bagi saya penting, ya. Sebab majalah ni baik jurnal ataupun majalah atau apa pun kita namakan dia adalah merupakan dokumentasi zaman itu, ya. Kenapa orang ingat kepada majalah, katalah majalah Horizon, Indonesia. Ini majalah macam Dewan Sastra lah. Masa majalah Malaysia majalah dulu. Masa. Era dulu. Sebelum Masa ada Era. Itu yang dibuat oleh Datuk Baharudin Zainal. Datuk Baharudin Zainal ni macam Hafiz lah ni, ya. Dia punya semangat dia untuk buat majalah berita mingguan. Berita mingguan dulu di Malaysia dalam bahasa Inggeris banyaklah. Kita ada Asia Week, kita ada Newsweek, kita ada Time Magazine, kita ada Far Eastern Academic Review dan sebagainya, ya. Dan kemudian tu bila majalah seperti ini, Datuk Bahar merasakan ada keperluan untuk menerbitkan majalah berita
mingguan. Seperti juga Far Eastern Economic Review, Asia Week, Time dan Newsweek pada ketika itu. Jadi dicoba selama 4 tahun lah. Selama 4 tahun majalah itu, saya tak tahu penanggungan yang terpaksa dihadapi oleh Datuk Bahar sampai saya fikir banyak sekali korbannya lah. Era tidak dapat bertahan, era mati. Dan kemudian masa di utusan dulu, Tan Sri Kamarul Arifin bincang dengan saya, masa itu dia baru jadi pengurusi, dia kata nak keluarkan sebuah majalah Masa. Jadi saya kata majalah ni memang boleh Tan Sri, tapi saya ingatkan dia tentang pengalaman era. Saya kata masalah orang Malaysia ni kenapa? Kerana majalah seperti Newsweek, Asia Week dan sebagainya, orang Malaysia boleh baca. Mereka tak macam Indonesia, sebab itu Indonesia Tempo boleh hidup, Gatra boleh hidup. Sebab mereka penguasaan bahasa Inggeris dia kurang. Tapi kita ni penguasaan bahasa Inggeris bagus. Jadi kalau kita tidak boleh menandingi Far Eastern Economic Review, Asia Week, Time ataupun Newsweek, kita akan ada masalah. Betul. Tapi Tan Sri Kamarul kata kita cuba. Maka kita letakkan Chamel Waria sebagai editor majalah Masa. Saya fikir majalah Masa ni adalah di antara majalah yang paling banyak memenangi award. Majalah yang sangat terpuji, yang sangat dihormati, yang sangat dihargai, tetapi pun tak boleh bertahan. Tak boleh bertahan. Ini masalahnya. Begitu juga majalah-majalah macam majalah wanita. Dulu orang kata majalah wanita ni senang cakap boleh bertahan sebab iklan banyak dan sebagainya. Masa saya masuk ke Utusan Melayu 1992, majalah wanita tu format dia agak janggal kan. Dia punya kandungan dia tu, maksudnya majalah tu pun dah tua sikit lah kan? Betul. Jadi apa yang saya lakukan, saya ubah majalah tu, revamp balik, dan kemudian majalah itu dapat bersaing dengan majalah jelita dan sebagainya. Jadi ini, dan kemudian ada perluan untuk majalah macam URTV misalnya. Saya terbitkan satu lagi majalah namanya Hai. Untuk lawan dengan URTV. Betul. Daripada dia berlawan dengan orang lain, baik dia lawan sama adik-beradik kan. Betul. Jadi dia dua-dua penerbitan tu meningkat. Dan kemudian kita terbitkan manga. Pada waktu sama, kita terbitkan karya. Saya merasakan bahawa Dewan Sastra memainkan peranan yang tersendiri. Tetapi keperluan untuk generasi muda menulis tak ada. Jadi sebab itu saya terbitkan karya. Tapi ni untuk keluaran akan datang ni, insya-Allah saya akan menulis tentang Dewan Sastra yang asal. Yang terbit pada tahun 1971 yang disunting oleh Osman Awang. Dan kita akan cakap tentang Osman Awang, tapi jumlah ni kena naiklah sikit. Okey, berapa admin sekarang dialog tambah tuan-tuan? Tolong bagi sokongan, kita hanya mencari 75 je ni untuk mendapat bonus 25 log daripada 50 sasaran. Oh, jadi balik Oh, lag jadi balik macam semalam Ini maksudnya semua Unify ataupun kita je? Unify. Semua pemegang Unify ini masalah daripada Unify tak dapat settle down tu. Dah cantik dah jalan, tiba-tiba kita ada masalah lag di mana pemilik Unify di rumah mengalami gangguan Unify. Tapi tak apa tuan-tuan, kalau yang mana berkorbanlah pindah ke data tuan-tuan. Kalau Unify tak membackup, pindah sekarang ke data saudara, menggunakan sistem data sebab ada hujung sikit lagi je. Sebab sekarang ni dah jadi lag balik. Saya risau betul lah kalau gini konsisten Unify buat lingkup habis semua orang yang menggunakan platform stream. Kalau Unify tak menyediakan negara ni stable sebagai negara streaming, mati kita. Bila lag ni terganggu teruk ni, terutama 80% daripada penonton garasi adalah mereka yang menonton dari rumah dan menggunakan khidmat Unify. Saudara pindah dulu ke data peribadi saudara untuk kita habiskan sikit lagi. Lag teruk ke? Sangat ni on and off Jadi komen naik banyak, komen lag tu. Ya betul. Okey. Ya, saya tahu ini adalah Unify punya problem ni. Berlaku sekali lagi gangguan data daripada Unify. Okey, tak apa tuan-tuan. Kita ada 70 sekarang log. Alhamdulillah kita hanya mencari 5 lagi. Saudara tak apa, jangan risau, saya akan boost preview ni. Sebab dalam rakaman mahfuz daripada OBS dia tak ada masalah untuk saudara tonton semula selepas live ni. Sebab dia tak akan berlaku lag dalam live kerana kami hantar kepada saudara sistemnya okey, Unify saudara yang tidak membantu. Tak apa, saya akan boost untuk memastikan akses dia boleh saudara ambil besok. Tan Sri, saya nak tanya, apa nasihat Tan Sri kepada dia untuk tutup atau untuk teruskan? Tan Sri telah melalui zaman sebagaimana Tan Sri kata. Ya, Tan Sri mesti bagi dia nasihat. Kalau nak teruskan, apa resipi dia supaya dia tidak menjadi seorang lagi penerbit majalah yang mengulangi jumlah kawan Tan Sri yang selamanya datang dengan cerita bungkus dan tutup.
Ataupun Tan Sri boleh bagi dia sedikit dorongan, kata sekurang-kurangnya kalau tak capai untung pun atas semangat. Beza di antara di antara anak-anak muda Hafiz dan juga kawan-kawan dia dengan majalah-majalah lain ialah majalah lain bertolak daripada prinsip untuk tujuan komersial. Bahawa mereka terpaksa misal kata menggadai rumah lah atau menggadai hartanah untuk memastikan bahawa majalah ini berjaya. Dan mereka terpaksa menggaji orang lebih 30 atau 40 orang untuk memungkinkan sebuah penerbitan. Pada ketika itu kita tahu baik penerbitan akhbar, baik penerbitan majalah ni semuanya labor intensif. Betul. Kosnya cukup tinggi dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya untuk operate sebuah majalah pada ketika itu you perlu ada 10-15 orang lah untuk buat kerja-kerja tu. Masa itu mana ada design yang ada dalam laptop ni. Masa tu kita semua buat dengan cara manual. Jadi saya fikir perbezaan itu ada. Dan satu lagi bahawa mereka ni komitmennya lain. Mereka tidak ada misalnya ancaman untuk mengatakan bahawa majalah ini kalau tak dapat satu label dia akan tutup. Macam dulu masa saya di utusan ataupun saya di Media Prima atau di mana pun, kita mesti ada KPI kita. Kan? Majalah mangga Mastika misalnya, orang nak tutup dah. Majalah tu harga tinggal edaran dia 7,000 je. Betul. Jadi terpaksa saya fikirkan cara yang terbaik untuk mengubah majalah itu untuk membolehkan dia bernapas. Kalau tidak dia akan tutup. Jadi kita ada KPI. Tetapi dalam konteks dia tak ada KPI. Ini soal passion, soal minat, hasrat, keinginan dan kemudian komitmen. Saya sebab itu saya kagumi mereka. Sebab bila saya baca majalah dia yang pertama tentang Pak Samad tu, saya tertariklah. Saya walaupun saya kenal Pak Samad dengan baik, tapi saya melihat daripada approach yang sama sekali berbeza. Tak macam approach yang pernah saya baca tentang Pak Samad. Saya bukanlah pakar Pak Samad, tapi saya dah baca 17 kali buku dia kan. Mengarahkan drama dia. Editor majalah novel dia Hujan Pagi dan saya pernah tulis tentang Langit Petang. Bukan saja membuat skrip, tetapi mengubah skrip itu daripada apa yang berlaku kepada Langit Petang 20 tahun kemudian. Bayangkanlah. Jadi saya kenal lah Pak Samad dan karya-karya dia. Tapi apa yang saya baca dalam sebarang ni agak berbeza. Jadi atas alasan itu saja takkan kita tak dapat 5 lagi tambah kan. Amin. Kita akan terus rakam sebab orang akan tonton balik preview ni, kerana mereka akan go preview. Biasanya konten ilmiah tak ada masalah. Follower yang setia akan tengok balik selepas live. Selepas live okey, sebab dalam OBS kita okey, berarti saudara yang ada di rumah Unify saja yang terganggu. Amin, kita dah dapat berapa Amin? 71. Memang dia orang tak boleh nak lock, mereka akan lock after live. Okey, kita akan pin up nombor admin dan nombor penerbit. Saudara akan tempah terus kepada penerbit apabila saudara tengok semula siaran ulangan ni. Okey, untuk tutup je sebab kita tak guna go long ni, because lagging ni akan menyebabkan 80% penonton garasi tak dapat gambar, kerana sistem di rumah mereka adalah menggunakan Unify dan tak mungkin mereka convert ke data, kerana menonton live daripada video, data je sangat kuat dia makan tu. Apa akhir kata daripada Hafiz? Akhir kata tak ada apalah kot. Cuma tak tahu lah, kalau ada yang belum tengok, belum pernah pegang, belum pernah baca, saya rasa boleh menyokong dengan cara mendekati Iswara lah, maksudnya beli atau membaca paling tidak. Sebab ideanya kita rasa kita nak buka banyak lagi perbincangan kan. Walaupun orang mungkin rasa tak berminat dengan benda-benda ni, sastra ke apa semua, tapi bila saya cadangkan, saya harap orang mula baca dan sebarkan mulut ke mulut, tengok macam mana, dan itu nanti secara tak langsung bagi kita juga macam energi lah. Kita ni sendiri-sendiri kan. So itu benda-benda tu yang akan pacu kita lagi lah. Dan saya harap kami ni semangat ni still boleh ongoing lah, walaupun sikit-sikit kan. Tak ada, bukan hangat-hangat ayam. Kita dah buktikan setahun tanpa apa-apa, tapi kita boleh operation yang kecil, tapi kita boleh produce juga benda ni. Untuk kami itu satu pencapaian. Itu sendiri dah satu pencapaian lah. Jadi saya harap kita masih sanggup dan buat, dan lama-kelamaan benda ni semakin meluas lah. Reach out dia, orang makin ramai baca, ramai orang dapat manfaat, semua itu je lah rasanya. Tan Sri? Saya satu je lah. Saya banyak orang tanya kenapa kita nak bercakap pasal penghasilan seniman kita macam Rahman B. Saya juga dalam Suara Baru ni, dalam orang wayang yang hilang wayang itu, saya sebut tentang 2 orang lagi tokoh, iaitu Daulah Baju Merah
arwah. Dan juga Pak Leh Tapang. Dolah Baju Merah ni dalang wayang kulit. Ya, dia luar biasa. Saya pernah ikut dia sampai pada satu tempat di Kampung Tawang namanya, di dekat Kota Baru. Ya, saya pergi ke tempat tu. Saya dah beberapa minggu lah ikut dia main di sana sini. Dan bayangkanlah, dia orang panggil dia dulu masa dia muda-muda dulu, orang panggil dalang budak. Dalang budak. Saya fikir bila Sabri Yunos buat drama Pak Dogo ni, dia ada sebutkan tentang dalang budak ni. Dia masa itu dia nak lawan dalang dengan dalang ni, dia bukan bertumbuk dia bukan kata orang bertengkar, tidak. Dia duduk belakang. Seorang duduk belakang ni menghadap penonton sana, yang seorang menghadap sana penonton sana. Jadi handal manalah kamu? Siapa yang paling ramai dapat penonton? Itu cara mereka bermain test dia punya kebolehan. Jadi Dolah Baju Merah ni telah mengalahkan semua sifu-sifu lah ketika itu, termasuk orang daripada kawasan Siam, Thailand Selatan, Yala tempat asal usul lah, Naratiwat sampai kalah Naratiwat dan sebagainya, sampai kalah mereka. Jadi begitu sekali legend dia tu dia punya ni. Dan kemudian salah seorang daripada pelopor Dikir Barat namanya Pak Leh Tapang. Ini pun satu orang yang luar biasa. Dikir Barat yang kita kenal ni sebenarnya adalah improvisasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Leh Tapang ni, dia sebagai pelopornya dulu. Iaitu yang kita kenal Dikir Barat sekarang ni. Jadi banyak orang tak tahu orang bercerita-cerita ni. Kebetulan pada masa itu saya bekerja dengan Dewan Budaya di Dewan Bahasa, dan saya ikut Khatijah Awang, saya ikut Dolah Baju Merah, dan saya ikut Pak Leh Tapang. Saya tulis pengalaman saya. Dan salah satu daripada perkara yang sangat menginsafkan saya, orang Dolah Baju Merah ni sepatutnya adalah orang yang sangat terkenal. Dia nak dibawa pergi merata dunia, tapi kerana dia tak dapat pergi, maka itu ada seorang dalang lain, saya tak payah sebut nama dia lah, dalang lain yang kemudian telah menyebabkan dunia mengenal wayang kulit. Dunia mengenal wayang kulit. Kenapa kita nak ceritakan benda itu semua? Kisah-kisah orang macam Rahman B yang dedikasinya terhadap bangsawan dan sebagainya. Saya percaya ini adalah sebahagian daripada tradisi kebudayaan kita yang kita tak boleh lupakan. Betul. Sebab itu saya passionate tentang soal-soal kebudayaan. Sebab itu saya merasakan bahawa majalah seperti Sebara ini dia akan memberikan alternatif, sebab Dewan Budaya dia ada masalah itu sendiri. Maklumlah, ini majalah kerajaan kan. Jadi dia ada masalah dia itu sendiri, mungkin orientasinya berbeza. Dewan Budaya itu mungkin bukan seperti mana Dewan Budaya yang saya mimpikan ataupun yang saya harapkan. Begitu juga Dewan Sastra. Dewan Sastra kan. Dewan Sastra Osman Awang berbeza dengan Dewan Sastra sekarang. Kalau Osman Awang dulu dia tak akan masuk rencana-rencana tentang epistemologi lah segala macam ni, tak akan masuk. Dewan Sastra. Horizon tak ada tulisan-tulisan seperti ini. Saya selalu tegur dengan orang Dewan Sastra. Saya kata, kenapa masukkan tulisan serius? Juga ada majalah lain. Kenapa nak masukkan tulisan serius, benda-benda yang pelik yang orang tak baca ni? Itu majalah kreatif. Jadi sebenarnya Hafiz boleh memainkan peranan untuk memberikan alternatif. Untuk melihat semula, misalnya kalau filem, kita bukan cakap pasal filem kerana filem. Kita bercakap filem sebagai ekspresi kebudayaan. Ini sebagai suatu penyataan tamadun. Kenapa orang masih ingat lagi setiap kali orang bercakap pasal politik balikkan pada cerita P.Ramlee dan senda gurau dan juga sinismanya terhadap politik. Orang mengambil sebab ada peranannya. Setiap sesuatu yang dilahirkan itu, saya kenal baik dengan Jamil Sulong misalnya. Dan saya edit buku dia yang pertama, Kaca Permata. Malah kita ambil tajuk Kaca Permata itu adalah daripada filem dia. Kita gunakan itu sebagai tajuk autobiografi dia yang pertama, iaitu Kaca Permata ni. Bayangkanlah, kaca dan permata, berbeza, dua benda yang menjadi. Jadi inilah tujuan majalah-majalah seperti ini. Majalah seperti ini, kalau Hafiz nak jadi kaya lah, kalau dia berhidup dengan majalah ni, dia dah jadi homeless sana. Dia akan bergantung sambung untuk dapat makan di luar lah. Tapi saya juga seperti Hafiz dulu. Saya ada idealisme itu. Saya nak buat majalah saya sendiri kalau boleh. Saya kebetulan saya bekerja dengan Dewan Bahasa, saya buat majalah Dewan Bahasa, dan saya ada kesempatan untuk menggunakan majalah itu untuk tujuan mempamerkan ataupun mencerminkan betul-betul kehidupan dan realiti kebudayaan dan kesenian. Yang itu kita tak ada. Yang lain ni kita dah nampak Kuala Lumpur dengan skyline-nya, dengan kemajuan dan sebagainya, dengan segala macam isunya. Tetapi kita tak pernah
lagi menonjolkan aspirasi penama kesenian dan kebudayaan. Terima kasih. Saya harap kita masih lag je Ini bukan masalah Unify, ini Facebook. Oh, Facebook punya problem Okey, Facebook punya problem. Okey, tak apa. Okey. Dah berapa hari dah macam ni. Tapi kalau orang tukar ke line okey je, senang okey. Mungkin dia upgrade sistem macam tu. Okey. Tak apa. Kalau itu saya ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi. Saya harap besok kita tak akan alami benda ni sebab kita start 1 jam tadi okey je. Kemudiannya barulah kita jadi lagging. Dan setiap kali kita convert ke data peribadi okey je. Tak apa, saya akan tengok di mana punca dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua panel kita yang hadir dan terima kasih kepada anda yang log. Saya akan boost benda ni besok untuk membolehkan akses dan menjadi lebih luas kerana saya tak pernah boost konten live garasi kecuali konten live ilmiah saja. Okey, terima kasih kepada anda yang setia menunggu walaupun lag banyak mengganggu walaupun 1 jam pertama tadi okey je saya jangka, tapi 75 log adalah baik untuk sebuah majalah berat gini, apatah lagi dipasarkan di kalangan peminat jeans dalam Garasi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.